Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira binti Hassan. Kumpulan 5 akan membentangkan tajuk keruntuhan ahlak remaja. Ahli kumpulan terdiri daripada kumpulan 5 ini adalah Muhammad Daniel bin Muhammad Fatki, Muhammad Faris bin Mazir, Nurul Ain Amira binti Mat Nur dan saya sendiri Nur Atira binti Hassan. Slide yang seterusnya, isi kandungan. 1.0 pengenalan, 2.0 definisi tajuk, 3.0 keruntuhan ahlak remaja yang terdiri daripada 3.1 faktor keruntuhan ahlak remaja, 3.2 langkah menangani keruntuhan ahlak remaja, 3.3 kesan keruntuhan ahlak remaja, 3.4 contoh keruntuhan ahlak remaja dan seterusnya 4.0 rumusan dan cadangan. Saya akan memulakan pembentangan dengan pengenalan. Apabila seseorang itu mula mengalami zaman remaja, dia akan mengalami pelbagai perubahan yang drastik jasmani, sosial, emosi dan bahasa. Akibat itu, remaja mengalami emosi yang tidak stabil dan bermasalah. Umum sedia maklum bahawa ramai remaja di Malaysia yang telah runtuh akhlaknya malah bangga dengan gaya hidup mereka yang menentang dari ajaran Islam. Para remaja di Malaysia pada hari ini sedang melalui satu kekeliruan hidup akibat daripada perkembangan sosial, ekonomi dan politik yang pesat di negara ini. Banyak permasalahan sosial golongan remaja yang sering terjadi seperti seks bebas, merokok, merempit, membuli dan juga penagihan dadah. Terdapat juga pelibatan remaja dalam jenayah seperti merompak, mencuri, merogol dan membunuh. Situasi ini sangat membimbangkan kepada kita kerana ia menunjukkan betapa rosaknya akhlak remaja pada masa kini dan ia semakin meningkat kepada tahap yang lebih dahsyat. Remaja merupakan aset penting negara. Namun kebanyakan remaja yang melakukan jenayah sama ada di kawasan bandar maupun luar bandar. Disebabkan perkara ini sukar dikawal, timbul pelbagai kes jenayah tidak kira Melayu, Cina maupun India. Slide yang seterusnya berkaitan definisi tajuk. Yang pertama, definisi keruntuhan. Definisi keruntuhan ialah perihal runtuh, kejatuhan, kerosakan dan kerobohan. Definisi keruntuhan ini berkait dengan keruntuhan akhlak di kalangan remaja yang semakin berleluasa di negara kita. Seterusnya, definisi akhlak. Akhlak berasal daripada perkataan huluk, maksudnya perilaku, perangai atau tabiat. Akhlak merupakan suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu menurut Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, definisi remaja. Remaja berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud menuju kematangan. Remaja mempunyai perasaan inquiry, iaitu perasaan ingin tahu dalam diri mereka dan ingin mencuba perkara-perkara yang baru dalam kehidupan. Seterusnya, rumusan definisi. Akhlak sangat penting kerana ia menunjukkan perwatakan atau personaliti dalam diri seseorang, lebih-lebih lagi di kalangan remaja. Hal ini kerana remaja yang menuju kematangan atau meningkat dewasa ini senang terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya. Remaja perlu berhati-hati sebelum membuat sesuatu supaya tidak membawa kepada kerosakan atau keruntuhan akhlak. Akhlak yang baik ialah benar, ikhlas, bersyukur, sabar dan pemurah, manakala akhlak yang buruk ialah sombong, takbur, dengki dan hianat. Jika akhlaknya baik, sudah pasti perbuatan yang dilakukan olehnya dipandang baik oleh masyarakat dan diredai Allah dan Rasul. Sebaliknya, jika akhlaknya buruk, sudah pasti perbuatan yang dilakukan olehnya dipandang buruk oleh masyarakat dan dimurkai Allah. Seterusnya, faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya akhlak seseorang remaja. Antara faktor yang menyebabkan runtuhnya akhlak seseorang remaja itu adalah pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya ialah sekumpulan remaja yang mempunyai persamaan sama ada dari segi umur, kelas, minat dan perwatakan masing-masing. Remaja pada masa kini lebih selesa untuk berkongsi masalah yang dihadapi berbanding keluarga mereka sendiri. Di sekolah, mereka mempunyai kawan yang ramai yang mempunyai pengaruh yang positif dan negatif. Seseorang remaja mudah terpengaruh dengan rakan mereka walaupun baru mengenali antara satu sama lain. Rakan sebaya ini akan mempengaruhi seseorang remaja ke jalan yang songsang ataupun tidak benar. Golongan remaja lebih suka menghabiskan masa mereka dengan perkara yang tidak elok dan membahayakan kesihatan. Mereka akan bersukaria di pusat berbelah dan tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Perkara ini amat membimbangkan kerana apabila mereka tidak mempunyai kawalan daripada sesiapa, mereka akan membawa pengaruh negatif kepada remaja yang mempunyai akhlak yang baik. Mereka juga akan memaksa atau menggut remaja untuk melakukan perkara yang biasa terlebih dahulu seperti mengejek rakan-rakan mereka dan melakukan vandalisme. Seterusnya,
membawa kepada perkara yang lebih besar seperti pengambilan dadah. Seperti yang kita tahu, dadah dalam Islam adalah haram. Walaupun pada mulanya remaja mengambil dalam kuantiti yang sedikit, lama kelamaan remaja akan ketagih dan mula melakukan perkara yang dilarang oleh Allah yang menyebabkan runtuhnya alat seseorang remaja itu. Oleh itu, kita mestilah mencari langkah yang bernas untuk mengatasi faktor keruntuhan alat remaja yang berpunca daripada pengaruh rakan sebaya supaya tidak membawa kesan yang buruk kepada remaja lain. Seterusnya, kurang didikan dan penghayatan tentang agama juga merupakan faktor berlakunya keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Didikan agama sangat penting untuk membentuk akhlak seseorang. Remaja dapat mengetahui tentang hukum hakam dalam agama. Semasa di sekolah, remaja tidak memberikan perhatian yang secukupnya dalam mata pelajaran agama seperti akhlak, pendidikan syariat Islam dan juga Al-Quran Sunnah. Mereka tidak berminat untuk mendengar apa yang disampaikan oleh guru-guru. Mereka lebih suka untuk berlega-lega di kawasan sekolah. Golongan remaja pada masa kini juga tidak berminat untuk pergi ke kelas-kelas agama dan ceramah atau program yang dianjurkan. Golongan remaja lebih terpengaruh dengan nafsu mereka sehingga terjerumus dalam perkara yang membawa kepada runtuhnya akhlak seseorang itu. Agama mampu menjadikan seseorang itu berpegang kepada jalan yang benar. Golongan remaja tidak menghayati dengan sempurna tentang agama kerana tidak mendapat bimbingan atau sokongan dari orang yang berdekatan dengannya. Golongan remaja ini mungkin berasa malu untuk mempelajari agama setelah apa yang dilakukan dengan hidupnya, jadi dia mengikut isi hatinya untuk meneruskan perkara yang dilarang Allah. Kita perlulah mencari cara untuk mendapatkan keredaan Allah supaya tidak berterusan melakukan perkara yang sia-sia. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada Nurul Ain Amira binti Mat Nur untuk meneruskan pembentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain Amira binti Muhammad Nur. Saya akan sambung pembentangan berkaitan faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja dan langkah-langkah untuk mengatasi masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Faktor yang ketiga yang menyebabkan keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja ialah pengaruh media massa. Pengaruh media massa ini merupakan pengaruh yang besar dalam kalangan remaja kerana boleh dikatakan setiap daripada mereka mempunyai akaun media sosial masing-masing. Kebanyakan daripada mereka menggunakan media massa ini untuk mencari perkara hiburan seperti untuk melihat video-video tarian, nyanyian dan sebagainya. Mereka tidak menggunakan media massa ini sebagai salah satu platform media untuk mereka mencari ilmu agama mahupun ilmu-ilmu pengetahuan am. Kebanyakan daripada mereka ini menggunakan media massa hanya untuk berhibur dan menjadikan media massa ini sebagai platform untuk mereka melakukan gejala-gejala negatif. Faktor yang terakhir ialah kesibukan ibu bapa. Ibu bapa adalah individu yang paling penting dalam mendidik anak-anak ni sejak dari kecil lagi. Namun disebabkan kesibukan ibu bapa bekerja ni demi sesuap nasi untuk menyara keluarga, ibu bapa ni tak dapat mendidik anak-anak mereka sejak kecil. Segelintir daripada ibu bapa ni terlampau sibuk sehingga kan tiada masa untuk anak-anak mereka dan menyebabkan anak-anak mereka berfikiran jauh dan tidak mendapat kasih sayang yang secukupnya. Justru itulah mereka terlibat dalam pelbagai gejala negatif pada masa kini kerana tidak mendapat perhatian daripada ibu bapa mereka. Seterusnya ialah langkah-langkah untuk mengatasi keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja ini. Langkah yang pertama yang perlu diambil ialah remaja itu sendiri perlu pandai memilih rakan sebaya mereka. Jika mereka memilih rakan yang lebih mementingkan pelajaran, maka mereka juga akan terdorong untuk turut sama belajar. Jika mereka mempunyai kawan-kawan yang lebih mementingkan pelajaran, mereka akan ia akan lebih memudahkan kehidupan mereka. Jika mereka mempunyai masalah dalam pelajaran, mereka boleh terus bertanya kepada kawan-kawan mereka.
rakan-rakan merupakan pengaruh paling besar kepada mereka. Jika mereka berkawan dengan orang yang banyak melakukan perkara negatif, tidak mungkin kemungkinan suatu hari nanti mereka juga akan terjebak dalam melakukan perkara-perkara negatif seperti merempit dan sebagainya. Langkah seterusnya yang dapat diambil ialah mereka perlu mendekatkan diri mereka dengan agama. Cara ini adalah cara yang paling berkesan untuk mengelak daripada mereka melakukan perkara yang sia-sia dan memberi kesan negatif kepada mereka. Mereka boleh mendekatkan diri dengan agama melalui pelbagai cara. Contohnya membeli bahan bacaan yang berunsurkan ilmiah, berunsur kerohanian dan sebagainya. Seterusnya, mereka juga boleh mengikuti pelbagai ceramah agama dan melalui pelbagai platform. Contohnya, pada masa kini, boleh menyertai pelbagai ceramah agama secara atas talian. Langkah yang ketiga ialah mereka perlu menggunakan kemudahan teknologi ini dengan baik. Sebab sepatutnya mereka menggunakan kemudahan teknologi ini untuk mencari perkara-perkara berkaitan pelajaran, berkaitan ilmu agama dan sebagainya. Mereka tidak sepatutnya menggunakan kemudahan teknologi ini sebagai satu platform untuk mereka melakukan perkara negatif dan mencari perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Langkah yang terakhir ialah ibu bapa perlu memainkan peranan penting dalam menjaga anak-anak remaja mereka. Ibu bapa ni perlu memberi perhatian sepenuhnya dalam mengawal aktiviti mereka seharian. Kebanyakan daripada ibu bapa ni sibuk dengan urusan kerja sehingga mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka ni hidup dengan bebas tanpa pengawasan oleh ibu bapa. Justru itu, setiap daripada ibu bapa ni perlu mengawal dan tahu akan aktiviti seharian anak-anak mereka. Mereka tidak sepatutnya mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai seorang ibu bapa dengan memberi kebebasan kepada anak-anak mereka. Dengan ini, anak-anak mereka lebih mudah untuk terjebak dengan pelbagai perkara negatif yang berada di luar sana dan akhirnya membawa kesan negatif kepada mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris bin Mahzir akan membentangkan tentang kesan keruntuhan akhlak di kalangan remaja. Kesan keruntuhan akhlak di kalangan remaja dapat dibahagikan kepada 4, iaitu kesan terhadap individu, kesan terhadap keluarga, kesan terhadap masyarakat dan kesan terhadap negara. Yang pertama adalah kesan terhadap individu. Akhlak adalah umpama cermin bagi setiap individu Muslim maupun bukan Muslim. Dengan adanya akhlak yang baik serta terpuji, individu tersebut akan diangkat darjatnya bukan setakat di dunia, malah di akhirat kelak akan berada di kedudukan yang tertinggi. Oleh itu, akhlak mahmudah amat penting untuk didedikasikan dalam diri setiap individu supaya dapat menegakkan kebenaran serta mempunyai jati diri yang utuh dan tidak mudah ternoda dengan hasutan mazmumah di sekeliling kita. Yang pertama, terlibat dengan perkara yang tidak berfaedah. Contoh yang dapat kita lihat dari masa ke semasa adalah budaya melepak yang tidak mengenal waktu. Di pagi hari melepak, siang, malam, bahkan ada di kalangan remaja yang sanggup meninggalkan solat fardu semata-mata untuk berjumpa kawan-kawan dengan tujuan untuk berseronok dengan sukaria. Yang kedua adalah tiada disiplin diri. Contohnya, tidak melakukan pekerjaan rumah, melengahkan solat, tidak menjaga kebersihan dan lain-lain. Perkara ini perlu diambil kesedaran supaya individu lebih berdisiplin dalam kehidupan seharian. Yang ketiga, seorang individu itu tidak akan pandai mengurus masa kerana masa itu ibarat emas. Jika kita tidak menghargainya, maka kita akan rugi. Di dalam Al-Quran turut dinyatakan tentang kepentingan bahawa manusia sentiasa berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Seterusnya, kesan terhadap ahli keluarga.
Akhlak yang baik dan mulia datangnya daripada sesebuah institusi kekeluargaan yang harmoni dan bahagia. Benarlah kata-kata hikmah bahawa rumah ini adalah akar segala-galanya. Oleh sebab itu, keruntuhan akhlak akan menyebabkan dan memberi kesan yang besar ke atas kebahagiaan dan keharmoniaan sesuatu institusi kekeluargaan itu. Antara kesan yang berlaku akibat terhadap institusi kekeluargaan ialah yang pertama, keruntuhan institusi kekeluargaan akan berlaku. Akhlak yang baik datangnya daripada keluarga yang harmoni dan bahagia. Akibat daripada perbuatan seperti berjudi, meminum minuman keras, zina dan sebagainya akan mengundang pelbagai masalah yang akhirnya menyebabkan sesuatu institusi akan hancur. Yang kedua, menjatuhkan maruah keluarga. Maruah keluarga amat penting untuk dijaga di sisi Islam kerana institusi keluarga adalah yang dipandang serong. Institusi keluarga yang dipandang serong oleh masyarakat dapat mengundang banyak keburukan. Antaranya, kekeluargaan akan menjadi bahan sindir oleh masyarakat dan berlakunya fitnah-menfitnah antara satu sama lain. Yang ketiga, hilang rasa hormat terhadap ahli keluarga. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang daripada kedua-duanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaan kamu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Terusnya, kesan keruntuhan akhlak di kalangan remaja terhadap masyarakat. Keruntuhan akhlak akan memberi kesan yang sangat besar dalam masyarakat. Jatuh bangunnya sebuah negara, agama dan bangsa dapat dilihat dari segi akhlak dalam masyarakat itu sendiri. Tidak dapat dinafikan akhlak remaja pada hari ini sangat membimbangkan dan mencemaskan. Oleh itu, pihak-pihak atau anasi luar cuba mengambil kesempatan di atas kelemahan bangsa kita sendiri. Namun begitu, kesan paling ketara yang akan dilihat sekiranya akhlak remaja pada hari ini tidak dikawal dan dibendung ialah yang pertama, masyarakat di negara ini akan menjadi porak-peranda, berpecah belah dan tidak bersatu padu. Yang kedua, perasaan buruk dan prasangka akan wujud dalam masyarakat. Sepatutnya masyarakat perlu mewujudkan kesefahaman supaya hubungan antara masyarakat lebih terjalin, lebih baik dan erat. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ancaman terhadap orang yang memutuskan silaturahim. Rasulullah bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya bagi pelaku di dunia bersama dosanya yang disimpan untuknya di akhirat daripada perbuatan zalim dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Dawud. Kesan terhadap negara. Tidak dapat disangkal jua keruntuhan akhlak di kalangan remaja dapat memberikan kesan yang sangat mencabar kepada negara. Kemajuan sesebuah negara juga adalah bergantung kepada akhlak remaja dan generasi masa sekarang. Antara kesan keruntuhan akhlak terhadap remaja ialah yang pertama, negara akan hilang generasi dan kepimpinan pada masa hadapan. Yang kedua, kerancakan pembangunan negara akan terbantut. Keadaan ekonomi negara akan sukar untuk berkembang kerana wujudnya keruntuhan akhlak di kalangan remaja. Kerajaan akan dibebani dengan pelbagai masalah untuk memajukan negara jika masalah keruntuhan akhlak ini semakin berleluasa. Yang ketiga, kadar jenayah dalam negara kita akan meningkat. Akibat daripada keruntuhan akhlak yang tinggi dalam negara, ia akan meningkatkan lagi statistik jenayah. Contohnya pembunuhan, rasuah dan lain-lain. Diteruskan dengan topik yang seterusnya adalah contoh keruntuhan akhlak remaja. Yang pertama, seks bebas. Sejak kebelakangan ini, kes seksual semakin meningkat. Antara jenayah seksual yang sering dilakukan ialah mencabul dan pelacuran. Yang kedua, gangsterism. Gejala gangsterism semakin membimbangkan di kalangan remaja dan dewasa di seluruh dunia. Malah semakin berani mencabar undang-undang negara dan berani menggunakan senjata berbahaya. Kementerian Pendidikan dengan kerja polis telah mengenal pasti bahawa di seluruh negara pelajar terdedah kepada kegiatan samsing dengan jumlah 456 sekolah menengah. Yang ketiga, black metal. Pelajar Islam mula terpengaruh dengan agenda Yahudi dan menafikan tauhid uluhiyah dengan kerosakan akidahnya. Adalah menjadi perkara yang sangat menyedihkan apabila terdapat golongan pelajar Islam di negara ini yang terpengaruh dengan budaya yang kurang sihat ini, iaitu black metal. Yang keempat adalah terlibat dengan dadah. Dadah ini tidak dipandang asing kerana ia telah banyak dijadikan bahan untuk
mendapatkan sumber kewangan walaupun sudah mengetahui ia adalah membahayakan serta haram dalam hukum Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Muhammad Daniel bin Muhammad Fadhi yang akan membentangkan slide rumusan. Pada era globalisasi ini, isu keruntuhan akhlak remaja semakin meningkat dari hari ke hari. Isu ini dipengaruhi oleh pelbagai faktor, antaranya kurang didikan agama, pengaruh rakan sebaya, pengaruh media massa dan sebagainya. Isu ini sangatlah membimbangkan kita kerana ia membawa kesan yang negatif kepada negara. Antara kes-kes yang negara Malaysia biasa dapat adalah kes seks bebas. Apabila berlakunya kes seks bebas, maka ia akan merosakkan maruah sesebuah keluarga dan ia akan mewujudkan kes pembuangan bayi. Maka perkara ini sangat menakutkan kita. Ia perlu dielakkan. Selain itu adalah rokok dan dadah. Orang yang mengambil dadah ini, sebelum ia mengambil dadah, ia merasa rokok dulu. Maka rokok itu adalah jalan untuk mengambil dadah. Rokok itu sendiri pun dah bahaya. Rokok tu boleh membawa kesan negatif. Dia boleh mengancam nyawa kepada perokok, bukan sahaja pada perokok, malah pada orang sekelilingnya. Ini sangat bahaya. Selain itu adalah merempit. Terdapat sesetengah golongan remaja yang menganggap merempit inilah satu keseronokan, bentuk keseronokan. Namun, mereka tidak tahu bahawa merempit ini boleh mengancam nyawa. Merempit ini bukan boleh mengancam nyawa untuk mereka saja, malah boleh mengancam nyawa kepada pemandu jalan raya. Dan yang paling saya takuti adalah gangsterism. Jika remaja telah terpengaruh dengan gangsterism, maka takut-takut pada masa depan, bila mereka dewasa, mereka akan jadi penyerayah. Itu yang saya takut tu. Takut-takut bila masa depan nanti mereka jadi penyerayah, mereka buat jenayah besar seperti membunuh, merompak atau apa-apa saja. Oleh kerana itu, terdapat juga langkah-langkah untuk mengatasi perkara ini. Antaranya, ibu bapa perlulah memainkan peranan dengan mendidik anak-anak sejak kecil lagi dengan agama, dengan ilmu, agar anak-anak mereka boleh membawa diri. Dan ibu bapa perlulah mengawasi anak-anak. Terdapat juga setengah ibu ayah yang menganggap apabila anak mereka telah remaja, anak-anak mereka boleh membawa diri. Padahal remaja inilah di mana zaman anak-anak ingin mencuba perkara baru, ingin mengalami perkara yang baru. Oleh itu, ibu bapa perlulah mengawasi anak-anak. Dan pada remaja itu sendiri, remaja itu perlulah mendekatkan diri dengan agama, dengan menghadiri majlis ilmu, dengan bergaul dengan orang yang soleh-soleh, yang baik, dan melakukan perkara rohani. Remaja juga boleh mencari dakwah tarbiyah dengan menggunakan media massa. Jika isu keruntuhan akhlak ini tidak ditangani dengan segera, ianya akan memberi kesan bukan sahaja kepada individu itu sendiri, malah kepada masyarakat, keluarga dan juga kepada negara. Isu keruntuhan akhlak ini merupakan isu yang serius dan perlu diberi perhatian oleh semua pihak untuk mengatasi isu ini daripada terus berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini supaya tidak mendatangkan kesan negatif. Seterusnya, cadangan. Isu keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja ini merupakan isu yang serius. Justeru itu, semua pihak haruslah berganding bahu dalam usaha untuk mengatasi isu ini daripada terus berlaku dalam masyarakat kita pada masa akan datang. Antara pihak yang perlu berganding bahu adalah pihak berkuasa, iaitu agensi kerajaan. Kerajaan perlulah mencari alternatif untuk membendung isu keruntuhan akhlak ini. Seterusnya, ibu bapa. Ibu bapa peranan yang sangat penting. Ibu bapa perlulah mengawasi anak-anak dan mendidik anak-anak. Kerana ibu bapa inilah pencorak anak-anak. Ya. Selain itu juga masyarakat. Masyarakat perlulah memberi sokongan dan masyarakat boleh menunjukkan akhlak mulia pada remaja agar bila remaja itu bergaul dengan masyarakat yang mulia, yang baik, maka ia akan beri kesan pada remaja itu untuk jadi baik. Remaja itu akan terkesan dengan akhlak yang mulia dan ia akan membentuk pribadi yang baik pada dia. Dan yang paling penting, remaja tersebut
apabila seseorang itu telah mencapai zaman remaja, telah memasuki zaman remaja. Zaman remaja ni zaman di mana remaja boleh membezakan mana salah mana betul. Boleh katakan matang lah. Maka remaja perlulah berhati-hati apabila melakukan apa-apa perkara agar tidak bawa kesan negatif pada diri, masyarakat dan negara. Remaja perlulah sentiasa mengawal diri dan menjaga diri mereka sendirilah, kerana yang berada dengan mereka adalah diri mereka sendiri. Sekian dari saya. Sekian dari kumpulan saya, Group 5. Assalamualaikum.